Allahu 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 Allah. Memang biasa, sesuatu yang biasa di mana ada pepatahnya sebut, ini kata-katanya lah. Dia kata, kalau tak malas itu bukan Melayu. Kalau tak judi itu bukan Cina. Kalau tak mabuk itu bukan India. Saya tak tahu dapat dari mana, tetapi ini perkara yang sering kami cakap. Kalau ada orang kita tahu dah masuk Islam, kita kata, oh itu pengkhianat. Itu sudah tukar bangsa. Maka ada mindset. Tuan-tuan dan puan, kenapa sekarang kita nak pergi kepada mindset? Dan ini diceritakan oleh Yi Ling Sheng sendiri dalam bukunya The Chinese Dilemma. Sebab memang sensitif. Dia sebut China ini dia ada satu kebanggaan. Apa yang dia banggakan? Dia banggakan iaitu orang Cina, sejarah China ada sejarah 5,000 tahun. Sejarah ketamadunan Cina, maharaja-maharaja dulu, 5,000 years of civilization. 5,000 tahun ketamadunan. Maka bila nak melihat kepada Islam umumnya, ataupun melihat, sebab di Malaysia nak tak nak, bila sebut Islam dia kena sebut Melayu. Jadi persoalan mereka, apa tamadun Melayu? Kalau ada, mungkin beratus tahun. Sebagaimana yang dia belajar. Betul ke tidak? Tuan-tuan dan puan, bila ada satu tamadun yang begitu tinggi, dah ada 5,000 tahun, dilihat kepada orang Islam, orang Melayu yang menganut agama Islam, yang tamadunnya mungkin kurang 1,000 tahun, siapa lebih superior? Nampak tu lebih superior. Sebab itu adalah satu bentuk kebanggaan. Dan sebab itu tuan-tuan dan puan, benda ini tak seharusnya menjadi satu perkara yang mengejutkan kita. Tidak. Kerana benda ini ada dalam sirah Nabi SAW, dalam sejarah Islam. Di mana bagaimana Rom memandang kepada orang Arab. Orang Arab ada tamadun tak? Tak ada. Sebelum Nabi SAW, orang Arab ni tak ada tamadun. Bayangkan, tentera kuasa besar Rom dengan Parsi menghimpit tanah Arab. Tapi ada tak kita pernah dengar Rom dengan Parsi pergi menjajah tanah Arab? Tak ada. Tahu kenapa? Sebab tak ada tamadun, sampai dia orang pandang pun tak nak pandang. Bukankah Yahudi, orang Yahudi, mereka bangga dengan apa? Mereka berbangga kerana di kalangan mereka diutuskan banyak Nabi. Ada civilization itu, ada tamadun itu, betul? Tetapi bila Nabi terakhir itu datang daripada Arab, mereka kata apa? Mereka tolak. Tolak kerana nampak tamadunnya lebih tinggi. Arabnya ada apa? Sembah berhala je. Nampak di situ tuan-tuan dan puan? Benda ini adalah cara berfikir manusia yang perlu kita juga ketahui. Iaitu mereka lihat, oh Islam ni, kita ada jawapan kepada macam mana nak menjawab. Ya, kita ada jawapan macam mana nak menjawab, bagi penerangan. Bukannya debat, tetapi nak bagi penerangan. Okey? Kedua tuan-tuan dan puan, kedua, orang Cina ini, mereka bila sebut tentang Islam, mereka tak nak dipandang rendah. Tak nak dipandang rendah kerana ataupun dikenali sebagai pengkhianat kalau masuk Islam. Ada sebuah buku yang lain, dia sebut tentang Chinese in Malaysia secara umum. Dan penulis itu seorang perempuan, saya dah lupa nama dia. Dia kata, ironiknya, orang Cina di Malaysia, kalau anaknya Kristian, dia tidak ada masalah. Tetapi kalau anaknya masuk Islam, maka dia akan ada masalah dan dipanggil sebagai pengkhianat. Dia akan dipanggil sebagai pengkhianat. Pengkhianat bangsa. Tak tahu kenapa. Sebab seolah-olah dia dah masuk bangsa lain. Sebenarnya tidak. Okey? Sebenarnya tidak menjadi pengkhianat bangsa. Itu yang kedua. Ketiga, kita juga perlu faham orang Cina ini, bagi mereka agama penting ke tidak? Agama penting ke tidak? Saya tak nak kata bahawa agama langsung tak penting, tetapi kepentingan itu lebih kepada apa yang agama itu boleh berikan kepada dia.
Sebab itu kajian daripada Universiti Malaya mengatakan, dan kajian itu daripada profesor Cina pun, yang bukan Muslim. Kalau dibuat Muslim mungkin lain sikit lah. Tapi yang dibuat oleh Muslim, oleh non-Muslim. Dia kata, bahawa masyarakat Cina ini, cara mereka beragama ialah, dia tak tengok apa benefit, apa faedah yang dia dapat dari sembah Tuhan itu. Andai kata ada ajaran daripada agama itu yang bercanggah dengan gaya hidupnya, contoh, dia suka minum arak. Apa dia akan buat? Tetapi agama kata tak boleh minum arak. Apa dia akan buat? Dia akan teruskan minum. Dan dia akan menolak ajaran itu. Saya bagi contoh. Dalam agama Buddha, saya ikut ni. Dan benda ini ada dalam buku saya. Apa lagi Cina mau? Dalam agama Buddha, dia ada apa yang dipanggil sebagai 5 precept. 5 Pancasila. Pertama, dilarang membunuh. Do not kill. Do not lie. Dilarang menipu. Do not steal. Dilarang mencuri. Do not misuse sex. Dilarang berzina. Dilarang ketagih seks. Kelima, do not consume intoxicant. Tak boleh minum minuman yang memabukkan. Dalam agama apa? Agama Islam? Yes, agama Islam ada. Tapi agama Buddha, itu dalam 5 precept, basic. Lastnya ialah tak boleh minum. Soalan saya, tuan-tuan dan puan-puan, bila ada majlis perkahwinan, kita bukan kritik. Lakum dinukum waliyadin, mereka bebas nak buat apa yang mereka buat, sehingga mereka percaya apa yang kita percaya. Itu saja. Bila ada majlis perkahwinan Cina, apa upacara yang akan biasa diberlakukan? Apa dia? Yam Sing. Lagi panjang harakat, lagi bagus. Yes, Yam Sing. Ada minum. Tapi kalau tanya, agama apa? Agama Buddha. Mereka kata, you Muslim banyak susah, ini haram, itu haram. Tapi dalam agama dia pun sepatutnya tak boleh minum. Dia minum juga. Kenapa? Sebagaimana pengkaji itu sendiri sebut, dia kata, cara orang Cina bila beragama ialah, apa yang menyusahkan dia tak ikut. Jarang sekali mereka akan ikut penuh. Jarang sekali. Jarang sekali. Sebab kalau kita nak ikut nilai tradisi Cina, cara orang Cina tradisinya, dia pakai pakaian macam mana? Sleeveless ke? Tak ada lengan ke? Ataupun dia pakai baju lengan panjang? Perempuannya pakai lengan panjang kan? Pakai jubah kan? Itu tradisinya. Sebab ada nilai ketimuran. Di negara Cina sekarang, sampai hari ini, kita tak cakap tentang 100-200 tahun yang lampau. Tuan-tuan dan puan-puan boleh Google sendiri. Sampai hari ini, negara Cina, kerajaan komunisnya mengharamkan sambutan Christmas di negara Cina. Tahu kenapa? Sebab mereka kata, sebab Christmas itu sambutan barat, kita orang timur, itu tak ada kaitan dengan kita. Mereka yang kata. Ada tengok cerita Ip Man tak? Ip Man pakai apa? Dia pakai seluar pendek ke? Dia pakai seluar panjang ke seluar pendek? Dia pakai jubah. Jarang sekali tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok filem lama, drama lama Cina, berapa kerat yang pelakon itu akan pakai seluar pendek? Tak. Sebab mereka pun tahu malu, tak boleh nak dedah banyak. Kalau pakai setakat singkat sikit, tak orang kata apa, sampai lebih lutut tu kira okey dah tu. Tapi kebanyakannya mereka sambut begitu. Tradisi Cina. Sebab itu bila orang Cina cakap dengan saya, pastikan you cukup Cina. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, tradisi Cina, bolehkah bersekedudukan sebelum berkahwin? Saya sebut tradisi Cina. Tak mau sebut 100 tahun. 30, 40, 50 tahun dulu, kalau nak bersekedudukan pun, kena halau luar. Kalau mak bapak tahu, mak bapak malu. Kalau anak bersekedudukan. Kalau dulu, 100, 200, 300 tahun yang lampau di negara Cina, jangan kata bersekedudukan. Nak sekadar seorang lelaki, seorang perempuan, bukan maram, kalau berenda-rendaan. Tahu berenda-rendaan? Berdua-duaan.
Jikalau berdua-duaan di tempat yang sunyi dan ditangkap oleh masyarakat, tahu tak apa hukuman dia? Hukuman dia apa? Hukumannya ialah setiap seorang lelaki, perempuan, masing-masing akan dimasukkan ke dalam reban khinzir. Reban khinzir tu bukan yang besar tu. Kalau siapa pernah tengok lori khinzir tu, kecil je macam ni. Khinzir tu masuk kat dalam. Maka akan dimasukkan kat dalam. Apa yang akan berlaku? Kedua-duanya akan direndam di dalam sungai ataupun laut sehingga lemas. Allah